Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fahamna Sulaimana kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah dan inayah Allah. Kita dapat bertemu kembali dalam majlis kita, majlis yang agung ini, di mana kita sama-sama berkongsi di mana Allah memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat hidup di mana kita merasakan tidak ada nikmat yang lebih besar, iaitu dengan merasakan yang hidup, yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pun dalam kehidupan kita ini, apa yang berlaku dalam diri kita, kita olahkan supaya kita merasakan semuanya adalah tindakan yang berlaku dalam hidup kita. Kita olahkan supaya kita dapat melihat semua itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Semuanya adalah menunjukkan kepada kekuasaan, takdiran ataupun takbiran Allah. Kita olahkan. Memang inilah Allah nak lihat. Boleh kita terima ke tak boleh terima. Inilah. Kalau kita boleh terima redha, setiap sesuatu yang berlaku baik atau buruk, kita nampak semuanya daripada Allah. Semuanya adalah lakuan Allah semata-mata, bukan lakuan makhluk. Cuma kita nampak macam makhluk itu, tetapi sebenarnya yang melakukannya, mentajalikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita fahami betul-betul maksud. Fahami betul-betul maksud, iaitu kita mengolahkan. Maknanya maksud yang kita olahkan, iaitu kita tidak ada kedirian kita. Duduk. Tak ada kedirian kita. Kita tak ada kedirian kita. Yang ada hanya Allah. Kita apa pun yang berlaku, cuba kita, memang cakap tu mudah. Tapi bila kita sesuatu diuji, baru tahu kategori nilai kita tadi. Bukan makna saya yang cakap ni tadi maknanya saya ni berjaya. Maknanya saya pun mesti minta kepada Allah pertolongan daripada Allah, supaya Allah dapat mengukuhkan diri kita, tetapkan diri kita supaya daim berterusan sentiasa merasakan semua keesaan dia. Apa yang berlaku semuanya adalah ketetapan dan aturan-aturan qada dan qadar. Baru kita boleh, kerana kita tak mampu, kita tak ada daya upaya. Pakaian kita adalah tak ada apa-apa pun, kosong. Jadi apa yang berlaku kita kena terima betul-betul. Itu semua adalah menceritakan dirinya, bukan menceritakan kepada yang lain selain daripada itu. Jadi perhatikanlah, saya pun nak cerita, maknanya ini benda akan kita rasakan masing-masing. Kita semua akan merasakan. Bawa dia keluar. So, Amai keluar dulu. Saya keluar dulu. Tutup pintu. Dah tutup pintu. Tutup pintu, bang. Kunci pintu, bang. Jadi olahkan dalam kehidupan kita supaya kita sentiasa tenggelam dalam kebaqaan Allah dan tak rasa keakuan diri kita. Kita
mohon kepada Allah SWT. Sebab kita tak mampu. Ya. Jadi saya berulang kali saya tak tahu nak cakap lah. Sebab apa? Bila berlaku pada diri kita masing-masing ujian-ujian tu, baru kita tahu nilai kita. Ya. Jadi takut kita kepada Allah bukan ujian tu, tapi takutnya kita tak duduk dengan Allah. Jadi kita selalu bermohon kepada Allah untuk selalu teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tak mampu. Abah sendiri pun, saya sendiri pun, bukanlah mana cakap besar, maknanya kita macam mana pun, mampu ke tak mampu ke, kita kena betul-betul Allah, Allah, Allah. Apa pun semua Engkau ya Allah. Kau yang nak jadikan aku boleh ke tak boleh, Engkau ya Allah. Kau nak jadikan aku ni boleh terima ke tak boleh terima ke ujian, Engkau juga ya Allah. Jadi sepaksa nak duduk di sini, kita duduk di sini, memang kita tak mampu pun. Dia nak bagi mampu pun dia, tak bagi mampu pun dia. Jadi nak duduk situ. Kadang-kadang kita berlawanan dengan kedirian kita. Kita nak juga benda ni, padahal Allah dah menetapkan kau kena dengan aku, bukan benda yang aku tajalikan tu. Susah kalau kita tak faham. Kita tak berapa faham bidang ni, memang dia agak payah sikit. Tapi tak apa, walau bagaimanapun kita macam mana pun berlaku, kita tetapkan diri kita, ya Allah tolonglah hamba Engkau ni ya Allah. Supaya sentiasa merasakan Engkau. Sebab selagi aku masih rasa ada diri aku memang tak boleh terima. Baik ke buruk pun akan gagal aku. Tapi bila aku dengan Engkau ya Allah, aku dengan Engkau, baru boleh kita terima apa pun. Baik ke buruk ke apa benda yang Allah tak jalikan, kita boleh terima. Itu dia punya rahsia dia. Jadi macam mana kita nak olahkan supaya diri kita ni selalu berada di dalam tu. Tak ada rasa kedirian, yang ada hanya di dia semata-mata. Jadi abang tak boleh nak cakap apalah. Sebab apa? Yang nak bagi tahu ni pun dia. Nak olahkan diri abah ni pun dia. Jadi dalam keadaan tidak ada kemampuan. La ilm, semalam kan apa cakap, la ilma lana. Tak ada ilmu kita. Tak ada apa benda, kosong, tak ada apa benda. Illa ma'alam tanah. Melainkan apa yang ada Allah bagi tu dari semua Allah Ta'ala pun, bukan kita punya. Buang. Bukan kita punya, semua hak Allah. Boleh kan nak olahkan benda ni dalam kehidupan kita? Sempat lagi kau apa tu? Alah usik-usik tu. Jadi ini hari abah tak boleh nak ucapkan. Maknanya ketakutan, kerisauan tu tadi adalah nak banyak ada rasa kedirian tu. Bila nak ada rasa kedirian, jadi kita sebenarnya tak mampulah. Jadi kita kena buang kedirian kita supaya betul-betul dia aja yang nak mentajalikan. Tapi kalau dia nak mentajali, kita pun rasa kita pun ada juga, dah wujud ada dua, itu yang jadi kita lemah. Itu yang jadi sangkut perhubungan kita dengan Allah. Dia saja. Kalau kita kata ada melekat dua, tak boleh. Dia saja. Macam mana nak cakap tu? Macam mana abang nak cakap ni? Dia saja. Longlai, lemah longlai, kita tak memaya langsung apa. Tak bermaya langsung. Apa-apa nak buat jadi kebingungan. Dia sampai ke situ. Kebingungan. Rasulullah pun kebingungan dengan Allah lah, bukan kebingungan. Bila dia ada dengan Allah tadi, kebingungan. Sebab kita tak ada apa benda di hadapan Allah. Tak ada. Kalau dia katakan sakit-sakit. Kalau dia kata senyum-senyum. Kalau dia kata tak tahan sakit, tak tahan. Jadi semua dia yang olahkan diri kita. 100% dia olahkan diri kita. Itu yang kata kebingungan. Tak tahu apa benda nak dibuat. Semuanya Allah yang berbuat. Allah yang melakukan, Allah yang buat. Tak habis-habis orang ni lah. Taruh situ. Dia yang olahkan diri kita 100%. Nak jadi mana rasa nikmat,
nak rasa kebingungan, nak rasa apa lagi? Sakit, nak rasa tak tentu arah. Semua Allah yang dia yang apa? Dia yang susun gitu. Jadi itu yang Rasulullah bila dapat dengan Allah Ta'ala dah sampai matlamat dia, Rasulullah kebingungan, tak boleh buat apa-apa. La haul la wala. Kita boleh sebut tapi makam kedudukan tu maknanya kita rasa macam ada lagi diri kita. Dia macam mana awak nak cakap lagi? Mana la haula wala tu betul-betul yang Rasulullah SAW faham. Lemah long layak, kebingungan, tak ada apa, tak boleh. Waktu tu yang original hidup yang Allah Ta'ala nak terjadikan tu masuk dalam, baru masuk dalam. Janganlah ya Allah cakap. Jadi kebingungan bila dengan Allah tu memang wajib. Kebingungan bukan dengan makhluk, kebingungan dengan Allah. Duduk sini bang. Kebingungan dengan Allah. Jadi kita nak bergerak ni, nak bercakap ni pun tak boleh cakap. Otak ini kosong, jam. Bila dia bagi kan, suruh bercakap apa kan, barulah cakap. Suruh diam kan, diam. Suruh bergerak kan, gerak. Dia dalam keadaan begitu tu. Macam mana? Dia bukan dalam keadaan maknanya kita merasakan, macam contohlah beza dia bawa motor bila kita tak ada pelajaran ni, kita rasa macam kita yang kontrol. Kita yang kontrol, ada apa, lampu hijau, lampu merah, kuning kan. Bila nak brake, bila nak tekan minyak kan. Tapi bila dia duduk sini nanti sebenarnya kita faham, sebenarnya dia yang kontrol kita. Bila kita belajar benda ni, sebenarnya kita tahu dia Allah yang sebenarnya kontrol kita. Bukan kita kontrol Allah. Faham tak? Tadi contoh makan tadi. Abah pun beli, Umi pun beli. Jadi kita ingat kita nak bagi makan yang Abah punya. Tapi rupanya Umi dah beli, dia pun beli. Jadi kita nak makan mana satu? Dua-dua makan. Dua-dua makan tadi. Ya. Tak apalah. Tapi kalau ikut apa yang dalam kita kata, kalau Allah Ta'ala kata yang dulu tu didulukan, dulu tak apa. Tapi Allah dah kata dua-dua. Kita ingat kita yang merancang. Betul? Muhammad? Kita ingat kita merancang. Tapi sebenarnya apa yang sebenarnya dalam kita punya pemikiran, semuanya yang susun apa? Allah. Tapi disebabkan kita tak belajar, kita rasa macam kita yang aku nak ni, keakuan diri kita. Betul? Ini yang berlaku dalam diri kita. Bila sesuatu akan diuji oleh Allah, baru kita tahu kemampuan kita adalah tidak ada kemampuan kita. Bila datang ujian tu baru kita tahu. Bila tak datang ujian tu kita macam rasa kita mampu keakuan diri kita. Tapi bila berlaku, ya Allah, rupanya aku tak ada keakuanku, aku tak mampu apa-apa ya Allah. Contohnya kita tidur aja, kita pun tak tahu apa akan berlaku dalam dia nak bawa, kan boleh hidup balik ke tak hidup balik. Itu pentingnya pelajaran mengenal diri, mengenal Allah. Sebab kita akan dapat rasakan dialah yang mengontrol. Allah yang menyusun, mengontrol semua hidup kita. Dia bangun pagi tadi. Abang ada mimpi tak tadi? Tak ada mimpi? Ahmad J? Ipan? Dia yang susun kita supaya senyap dia tadi mimpi. Roh kita keluar, dia tak bawa ke mana-mana. Senyap. Seolah-olah tak ada kehidupan. Tu. Tak ada penceritaan Allah. Tapi kalau dia nak bawa, dia adakan penceritaan, dia bawa kita ke tempat-tempat yang, siapa yang bawa kita keluar roh kita untuk nak bawa ke tempat-tempat untuk dia? Allah. Dia nak bagi kita tak ada pergi mana-mana, dia Allah juga. Roh kita keluar juga tadi tempat yang gelap. Tak ada cerita apa-apa. Betul Majid? Tapi kalau ada cerita dia nak bawa, tu cerita dia lah. Jadi bila kita bangun daripada tidur, sebenarnya
Kita bukan ceritakan kita, ceritakan dia punya cerita juga. Daripada pagi tadi. Bangun pagi, solat subuh, berzikir, lepas tu apa lagi? Tidur kejap. Dia ingat balik. Sarapan kat bawah ke apa kan? Itu susunan siapa tu? Abang? Susunan siapa tu? Allah. Kita kena ingatlah itu susunan Allah. Tapi kalau kita rasa kita, itu kita akan dipertanggungjawabkan. Sebab kita rasa keakuan diri. Faham tak? Jadi itu abang cakap tadi, olahkan betul-betul dalam kehidupan. Abang tak tahu nak cakap, cuma abang bagi tahu pentingnya tadi, jangan rasa ada keakuan diri. Baru Allah yang mengolahkan kehidupan kita. Selama ni kita ada keakuan diri, Allah juga yang olahkan. Tapi kita mengaku kita yang punya kodrat, punya iradat, punya ilmu. Beza dia. Beza salah dia tadi. Kita dah belum kenal diri, kenal Allah, kita rasa macam Allah juga buat, tapi kita rasa kita punya kodrat kita. Tapi bila kita belajar kenal diri, kita dah tak merasakan ada ilmu kita, ada kodrat, ada kehendak kita. Semua kehendak dia betul. Itu beza dia. Itu maknanya orang yang beruntung maka merasakan diri dia hanya dengan Allah, yang ada wujud hanya Allah. Gembira tak? Untung tak? Hidup kita ni kita rasakan pertemuan kita dengan Allah. Faman kana yarju liqa ar-rabbih falyamal. Tak ada lagi hidup kita nak dengan Allah, tak mau berpisah. Pasal kita tahu dah, nanti kalau kita keluar aja daripada Allah, kita akan kebingungan, kita dalam keadaan azab, dalam kerugian. Jadi dia juga kita tahu, dia juga bawa kita ke mana-mana pun. Cuma kita teguhkan hati kita, tolong ya Allah, aku nak dengan kau ya Allah, tolonglah ya Allah. Kau meletakkan aku, masukkan tempat yang benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq. Keluarkan aku ke tempat yang baik, masuk yang baik, keluar yang, dan adakan. Waja'alna, maknanya masukkan Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja waja'alni min ladunka sultanan nasir. Adakanlah ya Allah di sisi Kau, hantar pada aku penolong ataupun kekuasaan di sisi Kau untuk mana kita nak 24 jam Allah. Kita rasakan Allah. Kita kena macam mana pun, susah ke senang ke nikmat, tetap Allah lah. Allah tu lebih nikmat lagi daripada nikmat yang kita dapat. Kalau susah tu tadi, kesusahan Engkau tu lebih mustahak ya Allah daripada susah tu. Susah tu tak susah sangat, lupa engkau, tak rasakan engkau tu lebih susah, lebih payah. Tolonglah ya Allah. Akan diuji, akan diberikan kita tadi. Bagaimana cara dia? Kita nak olah. Sampai diri kita betul-betul ya Allah aja. Kita dah nampak dah dalam diri kita, di luar diri kita, semuanya kita nampak dia semua. Cerita Allah belaka, cerita dia Allah. Tapi kalau kita tak duduk betul-betul tenggelam, lebur dalam kebakaran dia, tak ada diri kita, yang ada dia je. Kalau tak dapat duduk situ, kita akan nampak lagi seolah-olah orang ni buat macam ni. Kita nampak makhluk boleh buat. Jadi bahaya tak hidup kita? Hidup kita dalam bahaya. Sebab kita nampak lagi. Kita nampak yang baik ke, buruk ke. Kalau kita dah dengan Allah, kita dah tak ada beza dah. Tak ada beza macam mana? Kita tak nampak baik buruk. Kita nampak siapa yang pelaksana, siapa yang mentadbir tu, meletakkan baik dan buruk. Tapi kalau kita tak kembali kepada Allah, kita tak kembali kepada Allah, kita rasa ada kita lagi, ada dua, ataupun lebih lagi teruklah, ada dua, ada kita, ada Allah. Itu yang kita tak akan nampak kemanisan tu dengan Allah. Jadi syarat dia kena buang lah. Buang pendirian ni, diri kita, dan apa benda yang kita memuaskan hawa nafsu kita.
Sebab nafsu kan saya dah cakap, dia ada bala tentera dia untuk memuji kita. Bila kita duduk kat kita punya nafsu, kan, diri kita tadi, dia akan puji, engkau memang hebat, engkau, dia ajak kita berbicara tu. Layan-layan lama tenggelam habis itu. Jadi dia, dalam diri kita jangan diajakkan berbicara tadi. Walaupun dia cakap engkau punya amalan baguslah, engkau punya, kita jangan duduk di situ, jangan termakan dalaman punya pujian. Sebab hawa nafsu kita ni, dia ada bala tentera untuk memuji kita. Kalau kita layan, nanti dia puji kita, hanyut kita. Sebab puncanya kita keluar sebab apa? Sebab keinginan kita untuk diangkat kita. Keinginan tadi. Tapi kalau kita benar-benar tahu tempat yang paling selamat adalah irji'i ila rabbi. Kita jaga tu. Kita sebut nama Allah tapi sambil tu kita jaga dalam tu, jangan keluar. Kalau ada aja sikit aja kedirian kita, batalion hawa nafsu ni, dia akan serang kita, akan puji kita, dia bawa kita lagi keluar lagi jauh. Sudah-sudahnya akan jadi berbalah kita dengan dia nanti. Dah puas dia puji kita, dia hentam kita daripada belakang pula. Hawa nafsu dah tergulik kita, baru kita tahu nak kembali balik kepada Allah punya. Banyak kali, sering kali begitu, sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Sering kali kita tertewas dengan hawa nafsu kita dan dunia. Irfan buat apa, Irfan? Jadi itulah yang berlaku dalam setiap kehidupan diri kita masing-masing. Betul. Jadi kita ada, masing-masing ada keinginan. Tapi keinginan kita ini tak sama dengan keinginan kehendak Allah. Sebab itulah kita tak mengenal Allah, tak mengenal diri, tak mengenal Allah. Kita anggap benda ni macam seolah-olah tak penting. Ya? Penghujung zaman ni, akhir zaman ni, pengakhir zaman ni memang manusia dah tak anggap penting benda ni. Bila dia dah anggap yang lain lebih penting, hidup dia rosak. Tapi inilah era kita menghadapi manusia yang banyak begini. Bukan kita nak salahkan, tapi kita beruntung kita dipilih oleh Allah untuk, Allah dah bagi tahu memang penghujung sedikit aja orang yang betul-betul, illa qalila, sedikit aja orang yang betul-betul diberi. Bab halus bab ni, kan? Betul. Jadi dah ketetapan Allah dah sejak azali lagi, dia dah daripada atas dari Rasulullah turun, dia akan turun bawah sampai dah kita dah bercampur baur antara makhluk-makhluk Allah yang bernama perangai iblis, perangai Ya'juj Ma'juj, perangai Dajjal, perangai-perangai yang munafik. Semua kita dah hidup ni dah terlampau, keliling kita dah terlampau banyak. Kalau dibagi pengingatan, takut kita nak. Maka tu Allah hantarkan COVID ni untuk muhasabah diri kita. Dah banyak sangat, dah bercampur bau, dah terlampau banyak. Dia dah bagi tahu ibaratnya apa, dah terlalu banyak jadi zombie, dah kena rasuk dengan keduniaan, dah tewas, dah jadi hubud dunia, dan dia takut mati masing-masing. Masing-masing dah jadi buas, jadi apa, siapa pun dia nak ditelannya. Dia tak kira dia halal haram dah. Ini kita bukan mengalami sekarang, dah sejak merdeka tu dia dah mula makin kuat sampai ni sekarang kita ni kemuncak. Maka tu Allah hantar COVID, hantar macam-macam untuk suruh duduk, jadi dikurangkan. Ini dikurangkan ni, dia akan datang lebih lagi. Maka tu kita kena, bila masa COVID ni kita banyak duduk di rumah, kita kuatkan lagi akidah kita. Sebab kehadapan kita ni akan lebih, bukan saya nak takut-takutkan, akan lebih sulit lagi kalau kita tak dengan Allah. Sebab banyak kita tengok orang yang dah kecundang, dia tak sedar. Dia dah berada di dalam sistem Dajjal, sistem Yahudi, sebab berpunca pada tewas pada hawa nafsu dia. Tewas pada hawa nafsu mana? Apa lagi, Pan?
Astaghfirullahalazim kau ni. Jadi itulah sistem hawa nafsu kita kita buat. Kita bukan mengikuti sistem ta'budu, sistem Allah SWT. Kita biarkan kita mengikuti hawa nafsu kita hingga kita terikut, lama-lama terikut tentang Yahudi, munafik. Ya, kita bersetuju dengan dia. Jadi jangan kita salahkan dia. Yahudi, Iblis, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal, kita jangan salahkan. Kita berpunca pada kita tak dapat mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Jadi Nabi Adam pun kalau tersilap satu tu, dia akan salah zalam, dia akan kata salah. Tapi kita dah terlalu banyak silap pada diri kita sendiri hingga kita tak jadi buta, jadi Allah tutup. Sebabnya kita membiar. Penyakit tu sikit, kita biar. Di hati kita ada sedikit penyakit dia apa? Ada rasa kedirian. Kita biarkan. Lama-lama kedirian kita makin jadi macam Firaun. Akulah Tuhan. Iya, pasal dia kata dia Tuhan. Sebab kedirian dia sikit-sikit dia rasa macam engkau boleh bagi makan, engkau boleh bunuh orang. Seolah Allah bagi lagi kekuasaan untuk nak menunjukkan Allah Ta'ala punya kekuasaan bahawa dia boleh. Semua itu adalah rancangan Allah untuk kita berfikir, untuk memahami. Jadi sesuatu yang Allah Ta'ala tunjukkan tu ada hikmah di sebalik sesuatu. Jangan sampai kita jadi watak iblis. Iblis tu jangan cari, tapi watak tu akan ada pada setiap diri manusia. Kalau kita tak mengaji mengenal diri menawar, kita tak tahu diri kita lah yang iblis. Diri kita lah yang paling berat sekali daripada iblis. Iblis tu akan menggoda bila kita ada rasa kedirian kita. Tapi bila kita tak mengaji mengenal diri, kita tak tahu kedirian kita, mudah tak? Kita kena rasuk, kita tak sedar. Kita tersilap dengan Allah, banyak silap dengan Allah, kita tak rasa ada silap dengan Allah. Kita angkat, kita buat sesuatu, kita rasa kita. Tapi bila kita mengaji mengenal diri mengenal Allah, kita akan takut. Takutnya kita bertindak tu kita dulu, kita tak ingat dia lah. Macam turun rasa nakkan minum tadi kopi, dia yang tapi bila kita tak belajar, kita rasa aku nak kopi lah. Kita rasa macam kehendak dia tu kita tukarkan kehendak kudrat dia tu tadi kita kata kudrat bahaya tak hidup kita? Di situ lah letaknya tadi kesilapan yang kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi alhamdulillah, saya cakap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita lah. Allah yang memelihara kita, Allah yang meneguhkan kita. Sifat hayyu qayyum, sifat hafiz, memelihara. Kalau tak ada sifat tu pada kita, dia bagi pada kita, kita pun sendiri tak dapat memelihara. Mana boleh kita nak memelihara diri kita pun tak mampu kita. Napas kita nak naik pun, kalau tak dibagi naik, tak naik napas itu. Nak turun, kita boleh turun sendiri napas. Kalau dia tak bagi turun, tak turun. Dan kalau dia kata berhenti. Semua di tangan kekuasaan Allah. Itu nak kita mahirkan dalam kehidupan. Nak kita betul-betul berkehidupan dengan Allah betul-betul. Baru kita dapat tahu rupanya tak ada apa-apa. Kebingungan kita ni tak punya apa-apa. Tak ada berangan-angan kita ni. Nak mengira-ngira tu sebenarnya apa yang kita buat, sebenarnya itu semua angan-angan. Itu semua bukan hak kita, tu hak. Nak duduk situ kan, saya cakap tadi, kalau kita tak betul-betul belajar kenal diri, kenal Allah, memang tak boleh. Malahan kita akan salahkan. Mana boleh macam ni, aku yang buat. Kita tetap. Allah kata Allah akan balas alu zarah mana pun kita letak pada itu. Memang betul. Memang Allah akan balas. Tapi kalau kau duduk kat situ, maknanya
Maknanya konsep tu tadi, engkau mengira-ngira dengan Allah. Sanggup kan tadi nanti Allah pula suruh nak kirakan nikmat yang dibagi pada engkau? Sanggup tak? Tak sanggup. 2 biji mata kita pun, amalan kita yang 40 tahun, 50 tahun kita buat tadi, tak mampu nak bagi nikmat mata yang Allah. Tak mampu. Kalau nak diukur, bukan Allah nak ungkit, Allah semua syukurilah. Bila syukuri, engkau tak akan syukuri tu mana alhamdulillah. Alhamdulillah makna dia memuji diri dia. Jadi kita ni mengesahkan dia, tak ada dua, dia aja sekesah ni. Di situlah letaknya kemuncak daripada segala puji. Tak ada aku ya Allah, engkau semua ya. Engkau yang ngatur aku semua. Engkau yang nak jadi aku gini ya Allah. Aku tak mampu. Kalau aku ada rasa kedirian aku, memang aku tak boleh terima. Aku nak terima yang baik ya. Nafsu aku yang gitu. Jadi tolonglah ya Allah. Tetapkan aku yarji'i ila rabbiki dengan kau ya Allah. Aku dah tahu kalau aku tak duduk dengan kau, beranap aku ya Allah. Tolong. Tolonglah ya Allah. Tolonglah. Aku takut ya Allah. Aku takut ada diri aku itu sebesar-besar sekali paling besar maksiat adalah bila aku keluar, aku rasa ada diri aku ya Allah. Aku dah tahu. Memang betul. Bila kita ada rasa diri kita kan membuka pintu maksiat lain, betul tak? Betul. Tapi cuba kita selalu dengan Allah, takkan terbuka pintu maksiat lain sebab kita dalam benteng Allah. Tak ada. Bukan kita duduk dalam Allah, maknanya kita dah sebenarnya memang tak ada. Dia yang itu yang paling salah. Paling tenang pada. Tapi ya Allah, kita akan diuji supaya bertambah sayang Allah Ta'ala. Kalau tak ada ujian ni, kita tak tahu kita ke mana. Mungkin maknanya kita tak mau kepada Allah lah tu. Maka tu Allah tak bagi ujian. Nabi-Nabi lagi teruk ujian tak mampu kita kan. Rasulullah lagi lah. Kita baru besar handphone ni ujian kita ni. Ya. Kayu besar ni lah kata. Rasulullah tu macam kayu balap besar-besar. Berlonggok-longgok. Ujian yang menimpa para Nabi. Kita bawa kayu besar ni pun dah. Jadi jangan kita minta-minta nak jadi Nabi ke nak jadi apa. Tak payah. Kita jadi diri kita sendiri. Kalau minta jadi orang lain lebih tinggi, kita mampu ke hadapi ujian yang tak mampu kita. Yang kita punya sendiri pun belum tentu lagi. Kan? Itu maka tu saya kata syukur jadi diri kita sendiri. Mana yang Allah bagi ujian tu, itu memang layak untuk kita. Sebab Allah tu tahu, dia sayang kita. Dia tak tinggalkan kita. Macam mana pun dia tetap. Dia tahu kita boleh hadapinya. Maka tu dia bagi ujian tu. Dia sayang kita. Tapi kita ni beranggapan nak berbuat bala-bala, nak mengolahkan lagi seolah-olah kita boleh ubah Allah Ta'ala punya. Itu yang jadi lagi tekanan hidup kita. Itu yang banyak apa orang ambil jalan pintas, wa na'udzubillah min zalik. Covid ni dengar banyak orang yang ambil jalan pintas ya. Dia tak boleh nak rasa hidup. Padahal Allah bagi ujian tu, Allah bagi kita kena tengoklah, ada orang lagi teruk. Anak dia 2 orang mati syahid, meninggal serentak. Kita lapar-lapar, anak kita ada masalah apa pun, anak kita masih hidup ada depan mata kita. Ini anak dia dua-dua mati baru tu lagi teruk daripada kau anak tak makan je. Kan paling besar sakit perut je kan. Tu. Jadi kita kalau kena ujian tu, makna Allah suruh tengok yang lagi teruk. Baru kita tahu ujian kita kecil. Tapi kalau kita ni kena macam ni, kita nampak orang tu bahagialah dia dapat ni lebih bagus. Memang tekanan lah hidup kita. Banyak macam mana pun tak cukup juga, kita tak pandai olah kan. Jadi kalau bab dunia kita kena olah yang orang lagi ataupun kita tak mampu, kita tengok orang tu lagi teruk ujian Allah bagi. Anak dia tak ada dalam keadaan kesempitan begini. Tu bapak dia pula meninggalkan, berpisah macam ni kan. Jadi tengoklah kehidupan. Bila dunia ni kita kena tengok. Kalau hidup kat dunia, tengok kehidupan orang yang lebih teruk hidup di dunia. Ada orang kena penjara 4 tahun. Tak tahu apa benda akan jadi.
Ditinggal anak, isteri, apa semua keluarga, mak ayah, dia duduk dalam penjara 4 tahun. Tekanan tak? Tapi Allah tahu dia layak, Allah bagi. Kita tak ada duduk dalam penjara pun, kita boleh keluar lagi. Kita kena ujian pun, kita boleh keluar lagi. Boleh cari lagi rezeki, apa lagi, boleh jumpa kawan-kawan yang lain, banyak lagi orang kita boleh jumpa. Ini dia perap dalam penjara 4 tahun, dia tak boleh pergi mana, anak isteri dia, mak bapak, keluarga tak boleh jumpa. Lagi tekanan, tapi Allah bagi dia mampu. Kenapa kita bukan terperap pun boleh keluar? Kita olahkan. Itu memang baru kita nampak tadi video. Ada hikmah, Allah tahu susunan hidup kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berada di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi menyebut, keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan, maka kebaikan itu kita mengharapkan bahawasanya Allah Ta'ala meleburkan kedirian diri kita, membinasakan diri kita, mentiadakan diri kita. Dia yang mampu mentiadakan diri kita, kita tak mampu nak mentiadakan diri kita. Maka kita dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Ta'ala menyatakan kenderaan Nur Muhammad itu terus sampai kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit perkongsian, iaitu apabila kita telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala memantapkan diri kita. Bukannya kita yang mantap, tapi Allah Ta'ala yang memantapkan diri kita, yang membinasakan diri kita, yang hanya mengesakan dirinya saja, yang nampak diri kita ni adalah mentajalikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan Al-Mukasyafa Ghaibul Fuqara, iaitu satu yang dikatakan borakan hawa nafsu tadi, kita sendiri akan nampak. Bila kita tak ada kedirian, maknanya Allah Ta'ala akan menampakkan hawa nafsu yang mengajak kepada diajakkan berborak tadi. Jadi apabila kita nampak di situ tak ada kedirian di kita, yang tu hanya esa Allah, maka dia tidak akan melayan apa jua ajakan borakan tadi tu. Itu yang keberuntungan kita apabila kita sentiasa tetap esa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sistem yang dikatakan wa qad rabbuka alla ta'budu, maka kita mengikut sistem Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada akuarium Yahudi tadi, maka kita akan nampak Allah Taala memperlihatkan siapakah musuh kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, memerangi manusia, bukan memerangi kedirian manusia, kedirian umat manusia sebenarnya. Maka bila tak ada kedirian diri kita, maka diperlihatkan lagi Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan batalion berapa banyak batalion yang ada. Jadi kita kaitan cerita ni, iaitu di antara buruk dan baik, itu semua kaitan cerita. Di antara buruk dan baik kita akan letak di tengah-tengah, iaitu tengah-tengah tu tak ada buruk, tak ada baik, kita duduk di tengah-tengah tu, yang dikatakan taman-taman syurga tadi tu, yang menampakkan hanya esa ni saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lagi memberi lagi olahan-olahan daripada dia sendiri. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luahan daripada kenikmatan daripada relatif kita, kesucian daripada dalam diri dia tadi. Jadi itulah kita memerlukan kesucian. Kesucian ni tadi adalah hak Allah SWT. Bila kita betul-betul tak ada merasa diri kita, mana kita dah yang ada hanya kesucian dia. Bila kesucian ni kita akan nampak semuanya dengan penglihatan nur cahaya tu lah. Suci, bersih. Jadi kita tak nampak yang lain. Kita melihat dengan nur penglihatan, kita akan nampak dia belaka semua, baik ke buruk. Jadi kita tak duduk kat situ, kita dah duduk kat dia tenggelam. Jadi kita sama-sama lah, insya-Allah. Kita sama-sama. Bukan makna saya cakap ni saya tak diuji. Masih banyak lagi ujian-ujian lain yang saya belum tempuh lagi. Cuma saya boleh cakap kita hanya ada Allah aja.
yang boleh, tak ada lain lagi. Jadi pegangan kita betul-betul hanya Allah semata, dirinya aja. Jangan, diri kita pun tak boleh buat apa pun tak boleh, siapa-siapa pun tak boleh. Maknanya kita betul-betul Allah ialah, betul-betul dia ialah, tak mau yang lain, hingga tak ada lah diri kita. Kalau ada lagi diri kita pun maknanya kita tak selesai lagi. Jadi sama-sama insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada kedirian dalam saya menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.